Kita memperoleh nilai cukai pendapatan yang perlu dibayar, kita perlu menolak dengan rebate cukai yang layak. Terdapat dua jenis rebate cukai. Yang pertama ialah apabila kita buat pengiraan bagi pendapatan bercukai dan ia tidak melebihi RM35,000, maka kita layak untuk mendapat rebate cukai sebanyak RM400. Yang kedua ialah apabila warga negara beragama Islam membuat bayaran zakat ataupun fitrah kepada pihak lembaga zakat. Jadi nilai tersebut boleh terus ditolakkan sebagai rebate cukai. Seterusnya untuk langkah yang keempat iaitu cukai pendapatan yang perlu dibayar. Saya jadikan contoh satu ini sebagai satu simulasi untuk kita lebih memahami bagaimana pengiraan cukai pendapatan. Bermula daripada langkah yang pertama tadi sehinggalah langkah yang keempat. Katakan jumlah pendapatan ditambah dengan allowance tahunan bagi seorang individu ialah RM80,000. Ditolakkan dengan allowance yang dikecualikan cukai sebanyak RM15,000. Maka kita akan dapati jumlah pendapatan tahunannya ialah RM65,000. Seterusnya kita akan menolak pengecualian cukai. Katakan individu tersebut menderma kepada perpustakaan daerah sebanyak RM400. Dan ditolakkan lagi dengan pelepasan cukai iaitu individu sebanyak RM9,000, insurans hayat dan KWSP sebanyak RM6,000, insurans perubatan sebanyak RM4,000 dan pembelian peranti sebanyak RM2,200. Pada beberapa perkara dalam pelepasan cukai, terdapat nilai had bagi tuntutan yang boleh dibuat. Sebagai contoh, bagi insurans hayat dan KWSP, had maksimum yang boleh dituntut ialah RM7,000. Sekiranya seseorang itu membuat pembayaran ataupun membuat perbelanjaan bagi item tersebut melebihi nilai had, maka nilai tuntutan maksimum hanya terhad kepada nilai yang telah ditetapkan. Jadi contohnya sebagai insurans hayat dan KWSP, hadnya ialah RM7,000, maka ini adalah nilai maksimum yang boleh dituntut. Begitu juga dengan insurans perubatan, terhad kepada RM4,000 sahaja dan pembelian peranti terhad kepada RM3,000. Jadi sekiranya lebih daripada nilai tersebut, maka ia akan terhad kepada nilai maksimum. Sekiranya kurang, maka nilai tersebut sahaja yang boleh dituntut. Seterusnya, selepas kita menolak kedua-dua pengecualian cukai dan pelepasan cukai, maka kita akan mendapat jumlah pendapatan bercukai iaitu RM43,800. Jadi kita akan lihat kepada jadual kadar cukai pendapatan individu dan kita lihat kepada banjaran pendapatan bercukai iaitu pada julat RM35,000 hingga RM50,000. Jadi untuk nilai RM43,800 ia berada dalam julat ini, dan untuk RM35,000 yang pertama, cukai yang dikenakan ialah RM600 dan kita panggil ini sebagai cukai bagi RM35,000 yang pertama ataupun cukai dasar, iaitu RM600. Dan seterusnya, bagi baris yang kedua ini, RM15,000 yang berikutnya, ini adalah cukai atas baki berikutnya. Bermaksud kita akan tolakkan pendapatan bercukai tadi iaitu RM43,800 ditolak dengan nilai dasar bagi RM35,000 yang pertama. Maka RM43,800 tolak RM35,000. Kemudian didarabkan dengan kadar cukai bagi banjaran pendapatan bercukai di sini ialah 8%. Maka kita akan memperoleh RM704. Jadi kita akan jumlahkan cukai tersebut menjadi RM1,304. Ini adalah jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar sekiranya tiada rebate. Sekiranya terdapat rebate cukai seperti potongan zakat, katakan individu tersebut membuat potongan gaji bulanan kepada lembaga zakat Selangor, maka nilai tersebut terus ditolak iaitu RM1,200 dan cukai yang perlu dibayar hanyalah RM104. Jadi ini adalah sebagai satu contoh yang ringkas tentang pengiraan cukai pendapatan. Jadi nanti kita akan lihat lagi beberapa contoh berkaitan dengan pengiraan cukai pendapatan. Potongan cukai bulanan iaitu PCB. PCB ialah potongan pendapatan ataupun saraan pekerja untuk bayaran cukai pendapatan tahun semasa. Ia bertujuan untuk mengurangkan beban bagi membayar cukai secara sekaligus. Sebagai contoh, penyata pendapatan bulanan, ia tercatat pada slip ataupun penyata gaji bulanan pekerja. Pada slip ataupun penyata gaji bulanan tersebut terdapat cukai pendapatan. Yang ini adalah dimaksudkan dengan PCB. Potongannya sebanyak RM89.85 sebulan. Nilai ini diperoleh daripada kaedah pengiraan berkomputer PCB yang disediakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Pada bahagian bawahnya juga terdapat potongan zakat dari Majlis Agama Islam Selangor sebanyak RM114.64. Jadi potongan zakat secara bulanan ini boleh dijadikan sebagai rebate cukai. Jadi apakah kesan PCB? Katakan seorang individu bernama Chong
Sekiranya cukai yang perlu dibayarnya adalah RM1,300 dan ia adalah lebih besar daripada jumlah potongan cukai bulanannya iaitu RM1,100, maka perbezaannya iaitu RM200 perlu dibayar kepada lembaga hasil dalam negeri. Jadi di sini dia tidak perlu membayar RM1,300 secara sekaligus kerana dia telah membuat potongan cukai bulanan sebanyak RM1,100 untuk setahun. Sekiranya cukai yang perlu dibayar kurang daripada PCB, katakan cukai yang perlu dibayar ialah RM1,000, manakala jumlah potongan cukai bulanannya ialah RM1,500, maka Chong akan menerima lebihan bayaran yang dibuat kepada lembaga hasil dalam negeri. Jadi Chong akan menerima RM500 dan wang tersebut akan dikreditkan ke dalam akaun banknya. Jadi rujuk contoh 4 dalam buku teks muka surat 108 untuk melihat kesan PCB kepada pembayar cukai.